Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersiaran dalam pukul 6 petang. Tapi hari ini sebenarnya tim NGO saya, Ikhtiar Ihsan Care, sedang dalam proses membahagikan makanan iftar di dua tempat untuk hari ini, petang ini. Sebab memandangkan hujung minggu, satu tempat adalah di Pengkalan Cepa, di mana gulai kawah akan dibagikan di 3 don lah, Cempaka, Pancur dan Kijang untuk asnaf. Petang ini juga berlangsung. Nanti saya ada share dekat page saya. Kenapa kami buat gulai kawah? Sebab kami nak, sebab sekarang satunya SOP, tak boleh nak buka puasa dekat masjid. Kalau sebelum ni kita buka puasa dekat masjid dan kita hantar ustaz untuk bagi tazkirah, dan masjid yang kami pilih adalah masjid yang dhaif, yang tidak ada bantuan. Itu biasa yang kami buat sebelum ni. Tapi tahun ni oleh kerana PKP dan begitu juga dengan tahun lepas, maka tahun ini selain daripada pengagihan barang-barang, kami juga membuat iftar lah. Agihan iftar, tapi kami hantar gulai kawah. Sebab apa kami buat gulai kawah? Sebab nak bagi mereka rasa daging fresh. Kita guna daging fresh, dan bila gulai kawah orang tu boleh makan lah satu. Alhamdulillah. Nanti keadaan yang sama pada hari ini juga membagikan makanan iftar dan juga di flat Seri Baling Puchong. Saya tak boleh pergi hari ini, tetapi tim saya Ikhtiar Ihsan Care sedang membahagikan lah. InsyaAllah petang saya IIC Ikhtiar Ihsan Care akan ke UKM. Apa ke UKM? Kerana masih ada lagi lah pelajar-pelajar yang tak balik dan tidak menjalani PDPR, dan mereka memang kena ikut kuliah secara offline. Maksudnya sebab kadang-kadang mereka ni ada lab dan sebagainya, so mereka kena stay lah dekat kampus. So kami hantar makanan, sepatutnya esok 100 pack. Tetapi alhamdulillah ada rezeki. Baru Zohor tadi ada hamba Allah telefon, dia kata, "Ustazah, saya nak sumbang lagi 50 pack." Saya kata, "Oh, sangat bersyukur sangatlah, sebabnya pelajar ni ramai." Yang saya usahakan tu 100 pack daripada Korea Surah Baitur Rahman Putrahai. Tetapi ada lagi hamba Allah nak sumbang lagi 50 pack. Alhamdulillah. Jadi esok tim saya akan bersama-sama diketuai oleh Ustaz Mak Fakarudin akan pergi ke UKM untuk mengagihkan makanan iftar lah kepada anak-anak kita yang berada di UKM. Jadi esok kami dapat 150 pack lah, alhamdulillah. Dan kalau untuk gulai kawah hari ni pun alhamdulillah, satu kawah lah kami dapat dalam 150 pack macam tu hari ni. Jadi satu don kita ada 3 don bawah Pengkalan Cepa yang asnaf, satu don dapat 50. So 150 keluarga lah asnaf. Yang kami pilih ni adalah asnaf yang dapat menikmati gulai kawah daging fresh. Sebab kita tahu bukan mudah untuk dapatkan daging fresh. Baru ni kalau siapa yang tengok saya dekat parlimen, kita berbahas tentang daging katel kan. Di mana daging katel ni kalau kita tengok banyak isu lah berkaitan dengan daging katel. Oleh kerana itu kali ini kita buat gulai kawah, sebab di Kelantan memang popular gulai kawah, dan kita gunakan daging fresh. Alhamdulillah. So kita dapat ini 150 pack lah untuk gulai kawah. Itu hasil kerjasama daripada tim yang berada di Kelantan. Jadi mereka ni lah menyumbang tenaga untuk membuat gulai kawah. InsyaAllah kita juga akan mula membuat pengagihan di Sabah di kawasan-kawasan yang memerlukan lah untuk asnaf juga, insyaAllah. Okey, sekejap lagi kita akan mula, tapi dalam pukul 6 petang lah. Hari ni kita akan bincang berkaitan dengan surah Al-Isra. Apa dia kita nak akan bincang? Okey, tunggu sekejap lagi. Okey, kita dengar dulu. Waalaikumsalam Rosliza. Terima kasih sebab join. Adik Hayah ni rasanya macam cam je siapa? Lina Wanisha, terima kasih sebab join. Suraya and Surayas. Sebab kalau yang IG ni
Macam susah sikit saya nak sebut nama sebab nama dia kan macam-macam sikit. Hazirah SML. Saya nak baca macam mana. Okey, malam esok saya ada 3 live. Satunya adalah pada pukul 11 tengah hari bersama dengan Nazira Noran, iaitu Nazira Noran ni penerbit dan juga DJ radio bernama. Kita akan bincangkan tentang kreativiti dalam mendidik anak, especially pasca COVID lah. Ini bagi saya isu besar bagi wanita. Dan kita ada banyak jenis wanita. Bukan semua keluarga ni ideal. Ada keluarga yang kita kata dia single mother. Ada yang keluarga single father. Kita panggil single parent lah. So macam mana mereka nak didik dalam suasana keadaan sekarang pasca COVID ni. Sebab dia hanya ada seorang je boleh menguruskan anak-anak lah. Dan kita ada juga mungkin ibu bapa yang PJJ. Dan kita ada juga ibu yang bekerja, suami bekerja. Kita ada juga yang ibu di rumah tapi suami bekerja dan begitulah sebaliknya. Ada juga keluarga yang parent tu kerjanya shift. Ada juga keluarga yang parentnya malam hari kena bekerja, siang hari tidur. So macam-macam karakter lah kita tengok keluarga yang ada. So esok kita akan bincangkan macam manakah kreativiti mendidik anak, especially musim pasca COVID lah. Sebab kita tahu dan yang saya jumpa kes ni adalah berkaitan dengan ibu tunggal. Di mana ibu tunggal mereka ni nak harapkan pada siapa kalau duduk di bandar. Tu yang isu kita sekarang. Bila duduk di bandar, kalau nak harapkan tok saudara mara tak ada. Akhirnya anak tu duduk sekolah pagi, sekolah petang. Kalau sampai sekolah petang lah. Tapi kalau kuarantin duduklah kat rumah. Maknanya kalau ada jangkitan yang kita kata pelajar, maka satu kelas kena cuti. So mak bapak ni macam mana kan? Tu isu besar lah. Lepas tu balik rumah, lepas tu saya tanya makan apa. Dia kata order Grab food. Mak dia orderkan. So hari-hari macam tu lah. Order Grab food je. Lepas tu mak dia akan balik pukul 10 malam. So bagi saya, kita tak nak salahkan ibu tunggal ni juga. Sebab kadang-kadang dia tak ada idea macam mana sebenarnya nak mendidik. Sebab mungkin kalau dalam community tu dia ada perbincangan. Tapi kalau tak sempat pun nak join community tu macam mana? Sebab itu kita pilih hari Ahad. Supaya lebih ramailah ibu-ibu boleh join. Dan kemudiannya ibu-ibu boleh share macam manakah kreativiti yang kita boleh pakat-pakat share. Kaedah-kaedah macam mana mendidik anak, especially pasca COVID. Okey, sekarang kita akan mulakanlah kita punya program satu hari, satu inspirasi daripada ayat Al-Quran. Dan insya-Allah kita mintalah semua share banyak-banyak. Dan jangan lupalah untuk mengikuti perkembangan terbaru dekat page saya Ustazah Asma Hussein dan begitu juga dekat Instagram saya. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan tajuk berkaitan dengan apa dia, terpelihara daripada gangguan jin. Macam mana nak pastikan kita ni tidak diganggu oleh jin lah. Kalau kita dunia sekarang ni kita tak, yang selalu saya jumpa kesnya yang pergi jumpa mak ayah saya nya sihir lah. Sebab ayah saya ni ustaz. Dia bukan berubat pun tapi ustaz ustaz lama umur 80 lebih. Jadi kadang-kadang tiap-tiap hari orang pergi jumpa dengan ayah saya ni. Kerasukan lah. Ada yang sakit mental. Nampak macam rasuk. Tapi rupanya dia ada mental. Skizofrenia pun banyak juga datang jumpa ayah saya. Minta air, minta amalan dan sebagainya lah. Jadi banyak-banyak perkara lah kita nampak. Walaupun keadaan sekarang ni moden. Tapi rupanya penyakit macam ni semakin berkembang. Penyakit sihir lah, penyakit jin lah. Ramai juga orang percaya walaupun moden. So hari ni saya terjumpalah dalam surah Al-Isra ayat 45-46. Bagaimana Rasulullah juga dipelihara daripada gangguan jin. Okey, saya baca dulu. Ni contoh, ni saya tunjuk ayat Quran dia. Saya pilih dekat Quran tagging. Ni Quran tagging tahu? Boleh tengok ni tagging-tagging ni. Saya pilih hari ini yang warna hijau. Ni saya tunjuk pakai tangan kanan nak tunjuk pakai tangan kiri tak best. Okey, ni tangan kanan ni warna hijau. Warna hijau ni maknanya ayat motivasi lah. Yang kita boleh gunakan untuk motivasi dan juga berdoa. Okey, saya baca dulu ayat daripada surah Al-Isra 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Sadaqallahul Azim. Sebenarnya ayat Quran hari ini saya sebut tadi surah Al-Isra 45-46. Berkaitan terpelihara daripada gangguan jin. Okey, saya baca maknanya. Dan apabila kamu Muhammad membaca Al-Quran, nescaya kami akan adakan di antara kamu dan orang yang tidak beriman itu, apa dia? Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang tidak beriman dengan akhirah, apa dia? Hijaban mastura, iaitu suatu hijab. Mastura ni yang tertutup. Mastura ni dia asal dari perkataan satara. Satara ni maknanya tutup. Satara tutup, ambil benda tutup. Mastura yang ditutup. Maknanya hijab bukan setakat hijab dinding, tapi hijab ni pula ditutup pula. Itu maksudnya. Apabila kita baca Quran, maka Allah jadikan antara kita dengan orang yang tak beriman tu hijaban mastura. Maknanya Quran ni sebagaimana yang saya sebutlah pada pukul 2 semalam. Al-Quran ni dia ada 3 sifat dalam ayat surah At-Taubah tu yang saya bacakan. Pertama, Al-Quran ni dia hudan wa rahmah. Lepas tu Al-Quran ni juga mau'izah, memberi kata-kata nasihat, mendidik jiwa kita. Tetapi Al-Quran juga syifa lima fis sudur. Al-Quran ni juga sifat dia adalah penyembuh, syifa. Kan kita selalu sebut doa syifa kan. Kalau orang pergi dekat ayah saya ni, biasanya dia orang akan minta doa syifa, air syifa. Tapi yang paling penting, kita selalu pesan semuanya serah kepada Allah. Yang penting tuan sendiri tu kena usaha. Kalau kita pergi jumpa dengan ustaz, katalah kita ni sering berlaku apa-apa, jumpa dengan ustaz. Ustaz ni dia boleh bantu masa tu je, tetapi akhirnya tuan badan tu sebenarnya yang kena banyak berusaha. Ini pengalaman saya daripada kecil lah, melihat ayah saya orang datang jumpa. Dan sebelum puasa itu hampir setiap hari yang datang ni kerasukan lah, kena sihir lah, skizofrenia lah, dan sakit mental yang lain pun ada. Tapi akhirnya kita ni ustaz, kita boleh doa, kita boleh usaha, kita boleh zikir, ruqyah dan sebagainya. Tapi kita perlu juga kekuatan daripada tuan dan juga ahli keluarga. So macam mana cara nak dapat kekuatan lah bagi kita ni untuk memastikan ada hijaban mastura antara kita dengan orang yang tidak beriman, iaitu Al-Quran. Saya sebutkan sekali lagi. Saya baca dalam surah At-Taubah yang juzuk 11 semalam saya buat live tu kan. Iaitu Al-Quran ini ada beberapa perkara yang dia jadi penawar kepada kita. Pertama, Al-Quran ini sifat dia mau'izah. Kalau rasa nak jawapan, nak solusi, ataupun kita nak kata-kata nasihat, cari dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok, siapa yang buat ni, kita kena berdoa banyak-banyak kepada yang rajin buat tagging ni. Dia inovasikan benda ni. Jadi kalau kita rasa kita nak ayat-ayat motivasi, kita pergi yang hijau ni. Cari. Saya pun tadi duk belik-belik, jumpa satu. Jadi saya rasa berterima kasih sungguh lah kepada sesiapa yang buat Al-Quran tagging ni lah. Kan? Okey, sebab tu kalau kita tengok, itu pertama, mau'izah. Itu sifat Al-Quran tu mau'izah. Tetapi sifat Al-Quran yang kedua apa dia? Syifa lima fis sudur. Apa maksud syifa lima fis sudur? Iaitu penyembuh kepada perkara-perkara yang berpenyakit hati. Ada penyakit hati kita, ke orang lain dia jadi syifa. Jadi kita kena amalkan Quran. Ustazah nak baca yang mana? Kalau mak saya dia kata baca semualah satu Quran. Sebab mak saya ni memang hafizah mengaji Quran, tapi dia selalu kata macam tu. Tapi adalah kalau pergi kat ustaz, dia tengok penyakit kita, dia ada amalan-amalan khusus. Macam tu. Tapi bagi orang biasa, kalau tak ada apa-apa contohnya, kita bacalah Al-Maksurat. Kalau misalnya kita tak ingat ataupun kita tak sempat, pasanglah Al-Maksurat. Baca je. Sebab macam saya sendiri daripada sekolah lah dididik dengan membaca Al-Maksurat. Al-Maksurat ni bukan rekaan para ulama', tapi Al-Maksurat ni dia disusun berdasarkan Quran dengan hadis, cantik sekali untuk menjadi pendinding bagi manusia. Satu kita kata kita baca Quran lah daripada situ. Dan seterusnya,
Yang ketiga, dia adalah sifatnya hudan dan rahmah. Apa maksud hudan dan rahmah? Hidayah dan juga menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam ayat 46 pula, apa kata Al-Quran ini, kata-kata Allah, dan kami adakan penutup di atas hati mereka dan sumbat di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Memahami apa? Memahami Al-Quran. Sebab orang-orang yang tak beriman ni, dia tak nak terima Quran, malah dia nak memburuk-burukkan pula Nabi Muhammad SAW, nak memburukkan orang Islam ni, bagi hati yang tertutup lah. Jadi bila kita baca Quran, Allah akan jaga kita daripada hati-hati yang jahat. Malah Allah jadikan penutup di hati mereka, sumbat pula di telinga mereka, mereka tak faham. Dan apabila kamu menyebut nama Tuhanmu dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri, benci pula. Sebab itu kita kena sentiasa baca. Nur Sirwan daripada Indonesia, terima kasih. Kak Midah juga terima kasih sebab join. Ajaklah kawan-kawan ramai-ramai daripada Plus. Sikit je kita buat tazkirah setiap hari kan. Okey, jadi maknanya sebenarnya ada sebab nuzul lah berkaitan dengan ayat ini. Antara sebab nuzul yang kita baca dalam tafsir ialah, ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan Abu Bakar. Lepas itu ketika itu isteri Abu Lahab tu datang cari Nabi. Mana Nabi? Mana Nabi? Kena faham Abu Lahab ni kepak saudara dia. Jadi kalau isterinya tu jadi pangkat apa? Jadilah pangkat mak saudara. Mak saudara ni macam mak kita lah. Tak tahulah kalau orang zaman sekarang. Kalau saya ni, anak saudara ni anak kita sendiri. Mak saudara ni mak kita sendiri. Kalau mak saudara sabit pun sama juga, sebab dia kahwin dengan pak saudara kita. Jadi datanglah mak saudara lah, pangkat mak lah, mari cari. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Kata Muhammad ni benci buat cerita buruk-buruk ni, fitnah ke suami aku Abu Lahab ni. Dah lepas saudara dia. Dan ketika itu Abu Bakar pun kata, tak apa, duduk diam. Maknanya ketika itulah Nabi Muhammad SAW turunnya ayat Quran ini. Yang katanya ada di antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman hijaban mastura. Maka Abu Bakar kata, bila dia tengok tu dia nampak Abu Bakar je, dia tak nampak Nabi Muhammad. Maknanya dilindungi Nabi Muhammad, tak bagi nampak bagi mata yang jahat. Tu maksudnya. Jadi di sini turun ayat ni sebenarnya untuk apa dia? Untuk melindungi Nabi Muhammad daripada mata-mata jahat. Sebab itu kita sendiri pun kalau nak beramal, nak menyelamatkan diri kita daripada ain yang jahat, daripada benda-benda yang tak bagus, maka kita bacalah surah Al-Isra 45 dan 46. Okey, satu lagi saya nak share lah doa kan. Kalau kita makan, untuk elakkan makanan itu makanan mudarat, kita selalu kadang-kadang kita ni baca benda ni, tapi bila nak makan tu kita tak, kadang-kadang ingat tak ingat. Tapi kena amalkan sebenarnya. Kalau boleh pagi petang. Sebab tu kalau baca mak surah kita dah amalkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau ikut ulama dia suruh baca 7 kali ni. Kalau bagi siapa yang kuat sangatlah dapat gangguan ke dan sebagainya. Ada lagi ayat-ayat lain, tapi ni ayat yang mula-mula dulu kita baca yang ni pun tak apa. Terutamanya daripada santau-santau bila nak makan dan sebagainya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Apa maksud bismillahilladzi? Dengan nama Allah yang la yadurru, yang tidak mudarat. La yadurru ismihi, yang tidak mudarat namanya. Siapa namanya? Iaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un, akan sesuatu fil ardi, di langit dan juga di bumi. Fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya kita gantung diri kita kepada Allah. Jangan mudah kita nak dengar bisikan syaitan. Minta maaf, kadang-kadang saya jumpalah kes di mana dia ni bila dengar suara-suara dia terikut, dia layan suara-suara. Jangan layan suara-suara ni. Baca doa banyak-banyak, kena lawan. Dan kalau boleh, kalau kita dengar suara pelik-pelik, ajar kita tentang apa dia, kenapa Allah kita tak nampak. Kita nak jawapan-jawapan bukan daripada Quran, kita nak jawapan daripada hati. Jangan jawab saya pakai mulut, jawab daripada hati. Tasawuf yang kita kata sepatutnya tasawuf ni ada kaedah, tapi dia ni bincang bak hati tu sampai ke dalam nak tengok zat Allah.
Kalau jenis ada suara-suara macam ni datang kepada kita, tolonglah kita ni sendiri kena beramal. Yang kedua, tolong dapatkan bantuan daripada orang-orang alim. Dan kalau ada unsur-unsur skizofrenia ni, kena juga pergi dapatkan rawatan di hospital. Sebab banyak kes sekarang yang kita jumpa macam ni. Bila kita buat rawatan-rawatan secara Islam, rupa-rupanya yang sihir-sihir ni tak banyak, tapi dia ada juga rupanya unsur-unsur mental, iaitu skizofrenia. Jadi kena buat dua-dua rawatan. Tapi tuan sendiri ni kena kuat lah, jangan duk layan suara-suara tu. Kalau layan suara ni memang dia akan jadilah. Itu sebenarnya. Jadi sebab itulah kita kena berlindunglah diri kita dengan Al-Quran. Satu lagi biasanya saya akan baca lepas tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir tu baca apa dia? Na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qabri. Lepas tu wa na'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Ni biasanya kita baca masa bila? Masa lepas tahiyat akhir tu, sebelum habis saya baca yang ni dulu. Ni kaedah dia lah. Kita nak elakkan daripada fitnah-fitnah ni. Sebelum tahiyat akhir, sebelum bagi salam, baca ni dulu doa ni. Ini memang diamalkan. Tengok dalam Muniati Musolli pun ada kitab kan. Di mana disebutkan apa dia? A'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung daripada fitnah mahya, benda-benda yang menghidupkan, wal mamat, dan mematikan, dan benda-benda yang ketika mati. Lepas tu wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung daripada azab kubur. Dan satu lagi wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung daripada fitnah apa dia? Masih ni yang terjaga. Dajjal, iaitu Dajjal. Jadi kita doa. Lepas tahiyat baca yang ini. Lepas tu barulah bagi salam. Kalau ustazah lepas bagi salam baru teringat, bacalah lepas bagi salam, tak ada masalah. Jadi boleh kita amalkan doa-doa begini supaya melindungi kita daripada ain yang nampak ataupun ain yang tak nampak. Okey, nampaknya alhamdulillah ramai dah join ni. Terima kasih Tuan Suzira pun ada. Jangan lupalah ikuti page saya. Saya nak kongsi esok kita akan ada 3 live. Satunya live yang kita biasa buat tiap-tiap hari, iaitu satu hari satu inspirasi daripada Al-Quran menggunakan Quran tagging. Nampak Quran tagging ni? Saya akan pilih biasanya ayat-ayat yang bertagging hijau untuk motivasi dan inspirasi kepada kita. Dan seterusnya pukul 11 pagi kita akan bersama dengan Puan Nazira Noran, penerbit dan DJ radio bernama, untuk berkongsi tentang kreativiti mendidik anak pasca PDPR, kerana kadang-kadang kita pening dengan macam mana nak didik anak dalam suasana sekarang. Sekejap cuti, sekejap tak cuti. Lepas tu kadang-kadang single parent, kadang-kadang PJJ, kadang kuarantin. Jadi macam mana kreativiti tu? Okey, itu satu. Yang seterusnya malam ni untuk peminat IG dan orang-orang muda, saya akan bersama dengan Izzati Elia, iaitu Insta famous di kalangan anak muda kita. Juga bercerita tentang inspirasi, sebab Izzati Elia ni banyak menghasilkan novel-novel yang membangunkan jiwa-jiwa remaja. Jadi insya-Allah. Dan pada hari ini kita buat 2 pengagihan, tempat pengagihan iftar. Satu di flat di Puchong, Seri Puchong, ini kepada asnaf 100 orang termasuk barang-barangan. Dan begitu juga hari ini kita buat pengagihan gulai kawah di Pengkalan Cepa, 3 don. Don Pancu, Don Kijan, dan juga Don satu lagi kita panggil Don Cempaka. Setiap don tu kita buat 50 pack gulai kawah. Di mana kenapa kita buat gulai kawah? Sebab kita nak bagi mereka rasa daging fresh. Dan juga sini ada tumpang juga duit fidyah. Sebab fidyah ni kan eloknya kan kita bagi fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Dan esok insya-Allah kita akan pergi ke UKM untuk buat pengagihan iftar. Kalau ikut sepatutnya ada 100 pack, tapi tengah hari tadi ada orang call saya dan minta tambah 50 pack. Alhamdulillah, esok 150 pack untuk pelajar-pelajar UKM. Berjihad fisabilillah lah mereka ni kan, sebab mereka tak boleh ikuti kelas secara PDPR sebab ada lab dan sebagainya, memang kena pergi juga. Dan seterusnya
akan ada lagi lah aktiviti-aktiviti yang lain pada esok-esok harinya. Jangan lupa untuk bersama saya esok 3 program dekat Instagram 1, dekat page ada 2, dan kalau siapa yang tak sempat pun ikutilah yang program petang ni pun tak apa. Pukul 6 petang, satu hari satu inspirasi daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.